أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Imam yang saya muliakan, semua barisan kepimpinan Masjid Abdullah Fahim yang berjasa kepada masyarakat, Masya Allah. Dan semua tuan-tuan muslimin muslimat yang saya muliakan sekalian. Salam sebarkan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan kupas pada malam ini ceramah yang bertajuk Toleransi dalam Rumah Tangga. Dan kitab rujukan yang saya gunakan pada malam ini adalah rujukan utamanya dari kitab Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah, Kebebasan Wanita pada Zaman Risalah. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Halim Abu Shuqqah dan diberikan kata pengantar oleh Profesor Dr. Syekh Al-Qaradawi, mantan Ketua Ulama Sedunia, dan juga diberikan kata pengantar oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama kontemporari juga. Baik. Kita minta pada Allah, moga telinga yang mendengar pada malam ini adalah mendengar kerana Allah. Mata yang melihat, melihat kerana Allah. Hati yang merasai, semuanya kerana Allah. Sebab boleh jadi tajuk ni kita dah selalu dengar dah. Tapi malam ini kita nak rasa ada kekuatan yang lebih untuk amal. Bukan sekadar jadi knowledge, pengetahuan, tapi jadi skill dan attitude. Jadi kemahiran dan akhlak kita dalam berumah tangga. Allahu Akbar. Balik pada tajuk kita. Toleransi dalam rumah tangga. Apa makna toleransi ni? Ada yang nak bagi pandangan? Pernah dengar tak perkataan toleransi? Pernah dengar? Apa maknanya? Okey, saya kongsikan daripada buku Muslim Women Promoting Peace oleh Profesor Dr. Zaliha Kamaruddin dan Abdul Rashid Morton. Toleransi ni adalah polisi atau sikap terhadap sesuatu yang asalnya kita tak terima benda tu. Susah nak terima. Mungkin sebab benda tu berbeza dengan kita, banyaknya cabaran dengan benda tu. Ya, asalnya susah nak terima. Tapi kita tak tolak benda tu secara aktif. Makna kata kita tak bersikap agresif. Tapi kita gunakan sikap sabar, sikap berlebih kurang. Sebab apa? Sebab kita menghormati dan menerima perbezaan pendapat, perbezaan fikiran, perbezaan kepercayaan orang lain. Dan kita nak latih ada sikap toleransi dalam rumah tangga ni sebab sikap ini dia boleh bawa impak kepada cara kita hidup bermasyarakat. Bahkan cara kita bernegara, hubungan dengan orang luar. Ya, orang bukan Muslim, orang bukan warga negara kita. Dia kesan daripada tarbiyah toleransi dalam rumah tangga tu bawa impak besar. Jadi jiwa yang datang malam ni kita nak rasa ini bukan tajuk kecil lah. Ini tajuk yang boleh bawa sumbangan besar kepada kemanusiaan. Kalau kita latih betul-betul toleransi ni dalam rumah tangga. Ingat balik tadi makna toleransi?
Toleransi ni sikap kita. Kita tak terima, tapi tak adalah agresif sampai tolak, tak boleh terima. Tapi kita sabar, lebih kurang timbang rasa. Itu toleransi. Dan menariknya dalam buku Muslim Women Promoting Peace oleh Profesor Dr. Zaliha ni, beliau bagi contoh. Peristiwa 11 September. Rentetan serangan serangan US, kononnya memerangi anti keganasan kononnya kan. Tu antara sikap yang kita tengok, tiada toleransi antara penganut agama, menyebabkan ketegangan peperangan berlaku. Ya. Menyebabkan respon tu cepat je. Dia tak ada sabar pause dulu. Just cepat je. Sebab sabar ni apa makna sabar? Dalam surah Ibrahim ayat 21. Ajazi'na am sabarna sawa'un alaina ajazi'na am sabarna. Sama je bagi kita ni. Ajazi'na, kita mengeluh, kita marah, kita tak puas hati atau kita sabar, sama je. Kita tak ada tempat nak lari. Itu siapa yang cakap? Itu penghuni mahsyar nanti cakap. Masa tu tak ada tempat nak lari dah. Nak jerit-jerit ke, nak sabar, tak ada tempat lari. Tapi kita ambil pengajaran, makna sabar tu lawannya, dia tak fikir, dia mengeluh dulu, dia marah dulu, dia jerit, dia tak puas hati. Tapi kalau sabar, dia pause, dia fikir rasionalnya, apa cara tindak. Itu sabar. Jadi bila tak ada toleransi, tak ada sikap sabar, apa yang berlaku? Kita dikejutkan baru-baru ni, kes keganasan rumah tangga sangatlah tinggi. Domestic violence. Yang terkini ni, satu kes ibu mengandung. Sebab saya tengok kes tu, ya Allah, ya Rabbi. Ibu mengandung, kecederaannya teruk. Ya, jadi mangsa keganasan rumah tangga. Sampai tengkorak dia kena buang kesan pendarahan. Ya, rusuk patah, tulang belakang semua efek. Kena pukul kat muka, kat kepala, kat belakang, kena hentak kaki. Sampai dahsyat macam tu sekali, tak ada toleransi dalam rumah tangga. Sampai dia nyawa-nyawa ikan je nampak. Duduk terbaring kat katil hospital. Doktor terpaksa belah perut dia, buat keluar baby. Selamat, baby tu lahir. Sedih saya tengok. Sebab baru je saya dengar perkongsian oleh seorang pakar sekretari, Dr. Faridah Adnan daripada Hospital Sultan Abdul Halim dekat Kedah. Dia kata antara faktor-faktor sekarang ni pun tekanan mental di kalangan kanak-kanak remaja tinggi. 2017 dah 400,000 lebih kes. Naik PKP ni tinggi, bertambah. Antara faktornya emosi ibu yang tak terjaga ketika dia mengandung, bawa kesan jangka panjang kepada baby tu. Baby lahir pula duduk dekat ward tu mungkin lama. Ya. Daripada kecil lagi sakit, mungkin sawan, demam yang kuat. Itu pun bawa kesan kepada kesihatan mental untuk jangka masa panjang akan datang. Semua tu jadi faktor. Jadi kita ni malam ni nak belajar toleransi ni sebab kita kesian pada kemanusiaan. Kita nak didik keluarga dengan toleransi, kita nak promote keamanan dan perpaduan sampai ke peringkat antarabangsa. Sebab tu ini bukan calang-calang tarbiyah dan latihan yang kita nak buat ni. Nak bincang tentang toleransi. Allahu Akbar. Jadi impak toleransi ni besarlah dalam family. Bila ada toleransi, dia akan jadi bukan tak ada konflik, tapi konflik tu dapat direndahkan. Yang banyaknya adalah kasih sayang, penerimaan, accepting first.
Mana ada keluarga tak ada konflik? Ada, semua ada. Kita manusia berbeza, ada pandangan berbeza, cara fikir berbeza, cara sosialisasi dibesarkan dulu berbeza. Persekitaran pun, persekitaran kerja yang berbeza. Dan tentulah adalah konflik, pertukaran pendapat. Tapi bila ada toleransi, itu semua akan berbuah hikmah yang besar. Akan jadi kemanisan. Allahu Akbar. Jadi hubungan antara agama yang diwarnai dengan semangat tak ada toleransi pun kita tengok, dia akan penuh dengan peperangan, pemusuhan, cacian. Ia dapat dipulihkan dengan apa? Dengan toleransi. Adanya dialog, adanya komunikasi berkesan, adanya saling ta'aruf, adanya saling bekerjasama untuk perkara yang kita boleh sepakati. Contohnya promosikan keamanan. Untuk dunia ni kurang peperangan, kurang pergaduhan, tapi banyak keamanan. Itu antara agama. Dalam berkeluarga pun, yang inilah yang kita nak suburkan. Sikap santun dalam bersikap. Sikap adil dalam putuskan sesuatu perkara. Hatta pada diri kita sendiri pun kita kena berlaku adil. Ya? Kalau benda tu dosa dan salah, kena taubat, kena ngaku kesilapan, kena minta maaf. Sebab kita nak tegakkan kebenaran, bukan keegoan kita. Apatah lagi kepada insan yang ada dalam keluarga kita. Allahu Akbar. Jadi, subhanallah, yang datang pada malam ni, tuan-tuan, puan-puan ni, bila sebut rumah tangga, kita iktiraf ada pelbagai jenislah rumah tangga ni. Ada keluarga monogami, keluarga yang nikah seorang saja. Dan menurut Dr. Y. Mansur Marikan, seorang sarjana yang buat pengajian sampai PhD, dia kata keluarga monogami ni adalah 98% mewakili keluarga Muslim. Muslim sedunia pilih keluarga monogami. Dan memang ini pun digalakkan oleh para ulama salaf, para ulama kontemporari. Kalau kita baca perbincangan mereka, memang mereka kata digalakkan untuk cukupkan diri dengan satu isteri. Dan inilah keluarga 25 tahun yang dilalui oleh kehidupan baginda Nabi SAW. Fasa Makkiyah tu, baginda hidup dengan Sayyidah Khadijah. 10 tahun fasa Makkiyah, Sayyidah Khadijah meninggal. Sebelum fasa Makkiyah tu dah hidup lama dah. Ya, lepas tu 10 tahun fasa Makkiyah, Sayyidah Khadijah meninggal. Lepas tu hidup dengan Sayyidah Saudah. 13 tahun tu monogami lah. Lepas tu 10 tahun barulah hidup. Ni jenis keluarga yang kedua, keluarga poligami. Dan mewakili 2% keluarga Muslim sebagai satu pilihan alternatif dengan sebab-sebab umum dan khusus yang dihormati oleh kemanusiaan, yang kita iktiraf sebagai keluarga Muslim, yang baginda Nabi SAW pun lalui selama 10 tahun di fasa Madaniyah. 25 tahun nikah seorang sampai isteri meninggal baru start. Ya. Seterusnya, keluarga single parent pun ada. Pagi tadi saya ceramah kat satu tempat. Lepas tu datang seorang ibu minta doa. Dia kata, saya ibu tunggal, anak sekian-sekian ramainya. Sambil nangis-nangis dia minta doa. Saya kata, saya yang perlukan doa puan. Sebab saya baru je terbaca satu hadis dalam buku Syekh Munajjid, Syekh Saleh Munajjid, tentang kita sangat memerlukan doa golongan rentan. Rentan ni tahu? Golongan miskin, fakir, wanita, golongan ditindas, golongan susah. Walaupun Islam ajar kita supaya hidup kita ni kita nak berilmu. Hidup kita ni kita tak nak miskin, tak nak susah, kita tak nak ditindas. Tapi Islam tak ajar kita merendahkan golongan yang rentan, yang susah. Ya, bahkan kita perlukan doa mereka.
Dalam buku Syekh Munajjid tu ditulis kejayaan umat dengan doa dan keikhlasan golongan ni. Bila kita dapat doa dia, kejayaan umat ada dekat situ. Subhanallah. Jadi kita ada keluarga single parent. Allahu Akbar. Ini pun dilalui oleh Sayyidah Maryam. Keluarga sama ada ibu tunggal atau bapa tunggal. Okey, boleh? Silakan. Okey, seterusnya kita ada lagi. Sekarang ni keluarga PJJ. Contoh kalau dalam sejarah, siapa keluarga PJJ ni? Keluarga Sayyidah Siti Hajar dengan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga PJJ kan? Masya Allah. Dan kita ada pelbagai lagi. Ada keluarga nuklear. Nuklear ni ahli keluarga tu ada ibu, ayah ataupun suami isteri dan anak. Dan ada keluarga extended family. Keluarga besar. Dalam tu ramai duduk dalam tu. Kita iktiraf lah macam-macam jenis keluarga yang datang ni. Jadi saya akan berikan prinsip secara umum. Tapi aplikasi secara praktikal tu kita kena tengoklah, sesuaikanlah dengan kondisi keluarga masing-masing yang pelbagai tadi tu. Tak sama kan? Okey. Ada tayangan slide ke? Okey, Masya Allah. Seterusnya. Saya bacakan surah An-Nisa ayat 21. Untuk kita pergi balik kepada imbauan zaman akad nikah dulu. Untuk segarkan balik semangat nak toleransi ni. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu boleh ambil kembali? Ambil apa? Mahar yang diberikan, ya. Padahal kamu telah bergaul suami isteri ini. Dan mereka tu telah mengambil mitsaqan ghalidha. Mereka telah mengambil perjanjian yang teguh daripada kamu. Dah pernah ada ikatan yang sangat rapat begitu, tiba-tiba kamu nak ambil balik harta. Bab harta ni kita kena sangat takut kepada Allah. Kita boleh jadi ahli tahajud, boleh jadi ahli ibadah, tapi bab dengan manusia lain tak selesai. Bab mulut kita dengan manusia lain tak selesai. Bab harta apa semua ni. Bila balik jumpa Allah, benda ni lah yang boleh buat kita bankrupt, muflis. Orang lain boleh tarik. Tapi poin saya nak cerita tentang mitsaqan ghalidha ni, yang tersampingan je lah. Apa makna mitsaqan ghalidha? Dalam Al-Quran, Allah sebut lebih kurang 3 kali perkataan mitsaqan ghalidha. 2 kali Allah sebut pada tauhid, pada akidah, ikatan akidah. Sekali ni Allah sebut tentang ikatan nikah. Jadi mitsaqan ghalidha ni Allah nak gambarkan kepada kita, ikatan nikah bukan ikatan main-main ni. Satu ikatan yang sangat kuat. Jadi siapa yang mengambil ikatan akad, kalau kita nak tahan isteri kita, pasangan kita, jaga elok-eloklah dia. Jaga elok-elok. Buat cara baik, cara ma'ruf. Dan kalau nak cerai pun, cerai cara baik, cara ma'ruf. Kalau nak lepas tadi tahan. Tahan ni maksudnya kalau nak kekalkan pernikahan tu lah. Kalau nak cerai pun dia bukan dengan cara tendang ke, sepak ke, marah, caci, halau. Tak. Cerai pun cara ma'ruf. Itu Islam ajar. Subhanallah. Kamu ambil mereka tu dengan kalimah Allah.
dan halalkan kemaluan mereka tu dengan kalimah Allah. Diingatkan pada kita. Jadi jaga sungguh-sungguh. Dan diceritakan dalam kitab ni, subhanallah, ajaibnya, antara tanda kekuasaan Allah, seorang gadis tu, dia sanggup berpisah daripada mak ayah dia yang sayang dia daripada kecil, yang jaga dia, semata-mata nak ikut kepada seorang lelaki yang bergelar suami dia. Sebab apa boleh jadi macam ni? Sebab mitsaqan ghaliza, satu ikatan akad yang sangat kuat dan rasa percayanya yang sangat kuat bahawa dengan ikatan tu dia dapat ketenteraman, kebahagiaan, keharmonian yang jauh lebih baik berbanding dia duduk dengan ibu ayahnya. Sebab trusting, percaya sangat tu dengan ikatan yang teguh itu. Maka seorang wanita sanggup tinggalkan keluarga, tinggal mak ayah yang sayang dia untuk pergi hidup di samping seorang lelaki. Sebab tu Nabi SAW ingatkan, takutlah kepada Allah dalam memperlakukan wanita, kerana kamu ambil mereka tu dengan amanah Allah. Kamu halalkan diri mereka dengan kalimah Allah. Ini hadis riwayat Muslim. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tak sukalah buat main-main bab cerai, ya, nak gurau-gurau bercerai. Tak boleh, kena jaga ikatan ni. Allahu Akbar. Jadi kita tengok, ya, wanita pun sebelum dia kahwin, sebelum dia pergi kepada suami, dia diberi kebebasan untuk memilih suami. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, seorang janda tak boleh dinikahkan sehingga dia diminta pertimbangan, dan seorang gadis tak boleh dinikahkan sehingga dia izin. Para sahabat pun tanya, izin dia bagaimana ya Rasulullah? Izinnya dengan cara diam, kata Nabi. Kita pun nak baca hadis ni faham ikut konteks jugalah. Sebab wanita di Mekah, mereka ni berbeza sikit dengan style wanita di Madinah. Berbeza. Wanita di Mekah, style dia lebih kepada introvert. Introvert ni macam dia tak berani nak jawab suami, dia diam, tak berani bagi pendapat. Kan kita baca kan zaman jahiliah bagaimana wanita diperlakukan, dipandang dengan sangat hina. Dia pun tak begitu nak menghargai diri. Jadi dia introvert sikit. Dia bukan kata introvert tu tak bagus, tapi dia agak memendam lah, tak cakap banyak sangat lah, ya. Tapi wanita di Madinah, dia ini seorang yang berani. Kalau majlis ilmu begini, dia boleh tanya soalan detail, soalan peribadi dia boleh tanya. Dia tak malu. Sampai Sayyidah Aisyah pun kagum wanita Madinah. Jadi dalam hadis ni kadang-kadang kita pelik kan, kenapa izinnya dengan diam? Tengok konteks jugalah. Konteks wanita, dia merujuk kepada mungkin wanita kebanyakannya style macam tu, so dengan diam. Tapi tak mesti dengan diam lah. Poinnya, sebelum akad lagi, Islam ajar jangan paksa bab nikah ni. Sebab ia satu ikatan kerelaan, ikatan cinta. Mahar tu pun adalah mahar cinta. Ya. Jadi bila lelaki ambil seorang wanita, jaga elok-elok lah. Kan dia ambil dengan cinta, bukan dengan terpaksa. Wanita pun bila dia pilih seorang lelaki, dia pilih bukan dengan terpaksa. Dia tak boleh dipaksa. Kalau dia kena paksa, dia boleh minta untuk bubarkan. Itu hak dia. Kalau dia mahu. Dia kan dah pilih dengan rela, sama-sama cinta dan rela. Maka kenalah ada toleransi. Itulah poin yang nak disebutkan kat sini. Dan antara satu lagi, ni bab fiqah ya, tapi mencerminkan kehidupan realiti zaman Nabi SAW.
yang penuh nak menjaga toleransi ni sebelum nikah lagi. Ilmu ni penting sebab kita ibu dan ayah yang ada anak-anak. Anak-anak kita bakal nikah. Ataupun siapa yang tak nikah lagi, dia bakal lalui alam tu. Maka ilmu ni penting. Betapa Islam ni nak jaga keharmonian rumah tangga sebelum nikah lagi. Dari segi fiqahnya, ya Allah ya Rabbi, banyaknya diberikan panduan-panduan supaya dapat mengurangkan risiko keretakan rumah tangga akan datang. Saya bagi contoh ya. Persyaratan dalam akad nikah. Persyaratan dalam akad nikah. Siapa biasa dengar ni? Kalau kat Kedah ataupun kat Penang, kat utara lah, dekat sijil nikah tu ada tak syarat takliq yang dibawa oleh majlis agama? Ada. Ngangguk tu ada. Masya-Allah. Kita nikah bukan nak bercerai. Kita nikah kau boleh nak sampai syurga kan? Tapi dalam syarat takliq tu dia menjaga supaya tak berlaku penganiayaan. Maka kalau buat juga begini, jatuh talak. Yes, ini satu cara pandang yang nak menutup risiko keretakan tu akan datang. So awal-awal lagi diperingatkan. Allahu Akbar. Jadi saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ahaqqu ma awfaitum min asy-syurut aw tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Di antara syarat yang lebih wajib kamu tunaikan ialah sesuatu yang dengannya menjadi halal kemaluan kamu. Maka kita tengok perbahasan para ulama. Antaranya disebutkan tentang kata-kata Al-Miswar bin Makhramah. Dia kata, aku dengar baginda Nabi SAW sebut-sebut tentang menantu dia. Disebutlah menantu ni, dia sanjung, dia puji. Dia kata dulu menantu ni, dia cakap dengan aku, dia berjanji dengan aku, lepas tu dia tunaikan janji dia. Bagusnya dia. Asalkan gitulah, pujilah. Puji itu pula bukan pesendirian ni, macam khutbah ni, puji depan orang ramai ni. Allahu Akbar. Dan daripada kata-kata ni, kita tahu yang sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lepaskan anak dia kepada seseorang, baginda cakap-cakap dulu, ada janji something dulu, ataupun mungkin ada syarat dulu. Sebab nak menjaga tu. Ini kewibawaan seorang wali. Dia cuba nak tutup tu, risiko keretakan akan datang. Kan? Kita pun beli kereta ke motor kenderaan kan, kita akan fikir tentang takaful, insurans kan. Bukan sebab kita nak accident, bukan. Tapi risiko tu ada dan kita nak kecil kan. Kalau andai berlaku, tak adalah kita tak ada duit langsung untuk cover, nak baiki kereta. Adalah backupnya kat situ. Ibarat gitulah. Jadi dalam syarat dalam akad nikah ni, kita sangat kagum dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang siapkan sesuatu sebelum nikah lagi. Dalam kisah yang lain, kisah ni, seseorang ni dia kata, siapa orang ni? Abdurrahman bin Ghanam. Dia kata, aku bersama Umar. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia bagi tahu, wahai Amirul Mukminin, aku kahwin dengan seorang wanita ni. Dan aku tentukan syaratnya, aku nak bagi dia rumah sekian-sekian. Dan aku akan pindah ke negeri ni. Dia letak syarat. Lalu Umar kata, dia berhak terhadap syaratnya tu. Makna kata, Sayyidina Umar pun mengiktiraf, sebelum kahwin lagi nak tinggikan toleransi tu, boleh bincang dulu fasa bertunang tu. Bincang dulu benda-benda yang kita takut berlaku akan datang.
Yang kita sensitif dengan benda tu, bincang awal-awal. Pakat awal-awal. Cari kata sepakat awal-awal. Sebab nak tinggikan toleransi akan datang. Nak dia tahu ini sensitiviti kita. Contoh nak duduk dekat dengan rumah mak ke, supaya ada support system, nanti senang berkerjaya, contoh kan. Nak duduk negeri mana, dan benda tu besar bagi kita. Boleh bincang awal-awal, supaya tak jadi gaduh akan datang. Ini antara benda-benda yang subhanallah, halusnya, cermatnya. Fiqh dalam Islam ni dia ceritakan pelbagai realiti yang ada pada zaman Nabi SAW. Okey, adalah khilaf Syafi'iyah. Syafi'iyah kata syarat yang dimaksudkan tu adalah kena beri nafkah, pakaian, tempat tinggal. Syarat ni wajib dipenuhi. Tapi kalau syarat selain daripada tu, yang tu diragui. Ni kata Syafi'iyah. Tapi dikritik oleh ulama yang lain. Misalnya Ibnu Daqiq al-Id. Dia kata cuba baca balik hadis tadi. Antara syarat yang lebih wajib ditunaikan. Bila sebut lebih wajib, maksudnya dia memerlukan syarat lain selain yang memang dah wajib dah tu. Yang dia sebut tadi, nafkah, pakaian, tempat tinggal, yang tu kalau tak letak syarat pun memang dah wajib dah. Yang ni mesti benda lain. Benda yang disepakati bersama. Nampak? InsyaAllah. Syarat yang tak halal dalam pernikahan pun ada juga. Misalnya, seorang wanita, dia syaratkan, kalau awak nak nikah dengan saya, ceraikan dulu isteri awak yang sedia ada. Yang ni tak halal. Dan bagaimana pula syarat? Seorang wanita yang letakkan syarat bakal suaminya tak boleh berpoligami. Boleh tak boleh? Boleh. Ngangguk dah tu. Saya bawakan daripada laman Mufti Irsyad Al-Fatwa siri ke-299 daripada Mufti Wilayah. Kami mentarjihkan pandangan harus syarat yang dikemukakan isteri sebelum akad agar suami tak boleh berpoligami. Yes, dia sensitif bab tu, dia nak bincang bab tu, dia letak syarat tentang bab tu, boleh hukumnya. Dan para suami hendaklah mematuhi persetujuan ni yang ditetapkan bersama isteri demi nak pelihara keharmonian rumah tangga. Ini pendapat siapa ni? Inilah pendapat Umar Al-Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Muawiyah, Amru bin Al-As, Syurah, Umar bin Abdul Aziz, Tawus Al-Auza'i. Ramai lagi. Dan mereka kata, yang mereka tahu pandangan para sahabat, semua pakat pandangan dia macam ni lah, dia kata. Macam ijma' para sahabat lah, ginilah pandangannya. Sebab yang tadi tu, yang cerita Maswar bin Makhramah tadi tu, yang Rasulullah puji menantu sekian-sekian, sebenarnya ada sambungan dia. Rasulullah SAW, dia kata seakan menantu lain tu dah janji dengan aku, tunaikan janji. Tapi ada seorang ni nak kahwin, nak madukan puteri baginda Nabi SAW. Rasulullah marah sangat. Boleh tak boleh? Adakah itu mengharamkannya halal? Tak, dia tak termasuk. Kata mufti ni, kaum muslimin itu terikat dengan janji-janji mereka. Sunan Tirmizi dan Sunan Abu Daud. Dakwaan yang kata syarat macam ni mengharamkannya halal, ini tak tepat. Sebab ini cumalah pilihan bagi isteri itu untuk menuntut fasakh daripada suami jika syaratnya tak dipatuhi. Dan tak diharuskan jika syarat itu menghendaki bakal suaminya untuk ceraikan isteri yang sedia ada. Itu kes lain ya. Kes ni dia masing-masing bujang, tak kahwin lagi. Dia nak letak syarat untuk keharmonian yang akan datang kan, supaya kita hidup monogami lah, jangan hidup poligami. Okey je. Itu toleransi dia sebelum kahwin lagi. Tapi kalau orang tu dah ada isteri, tiba-tiba dia nak letak syarat, ceraikanlah dulu isteri awak tu, baru saya nak kahwin. Yang tu baru tak boleh.
Syarat macam tu baru tak boleh. Sebab ada hadis yang melarang, hadis sahih Muslim. Saya nak cerita poinnya, subhanallah, pentingnya kesepakatan bersama. Pentingnya untuk hidup ni, kita bincang apa yang boleh harmonikan kita, maslahah untuk kita. Allahu Akbar. Dan lepas sebelum akad, kita pun diikat dengan ikatan pernikahan. Bagaimana indahnya baginda mengajarkan supaya keluarga tu penuh toleransi. Ya, Nabi ajarkan supaya kita berdoa. Pada malam bersama tu ada doanya yang saya yakin dan percayalah masing-masing hafazlah. Ini satu benda yang kita kata simple nak buat, tapi impaknya sampai mempengaruhi keseluruhan hidup zuriat keturunan kita. Jangan main-main dengan doa ni. Allahu Akbar. Yang saya bacakan satu hadis riwayat Bukhari. Maksud dia, seandainya seorang daripada kamu hendak campuri isterinya, dia pun ucapkan, Bismillah, Ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan. Jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami ni. Kemudian dari percampuran itu ditakdirkan dan ditetapkan kalau ada anak, anak tu takkan diganggu syaitan selama-lamanya. Asalnya. Okey, diganggu kat sini bukan maksud syaitan tak hasut dia. InsyaAllah lah tak akan dikuasai syaitan tu. Tak akan dirasuk, tak akan kena histeria ke. InsyaAllah lah tak akan dapat dikuasai. Hasut, bisik tu, itu benda memang kerja syaitan lah pada semua orang. Okey, dan bagaimana kita tengok subhanallah, diajarkan pada kita pada majlis kahwin tu lagi untuk adakan hiburan supaya pengantin tu happy. Ni ada hadis daripada Rubaiyah binti Muawidh bin Afra'. Dia kata Nabi SAW menemui aku selepas aku dicampuri. Pada pagi setelah dia jadi pengantin lah, baginda pun duduk kat ranjang dia. Ramailah orang masa tu, sanak saudara ramailah ada. Lepas tu budak-budak perempuan, hamba datang menyanyi pukul gendang. Dia pun sebutlah nama-nama pejuang-pejuang Badar, ayah-ayah mereka dulu. Lalu dalam lirik tu, bila ada lirik yang baik, Nabi okey je. Tapi bila ada lirik yang macam over sikit, Nabi tegur, Nabi edit. Tapi nak ceritanya suasana hiburan, happy, bermula dengan doa tadi. Dan bestnya mempelai ni, Masya Allah, para sahabat pun, contoh Ummu Sulaim kan, dia datang bawa hadiah ketika pernikahan Nabi dengan Zainab. Orang sekeliling pun cuba nak bagi happy pasangan pengantin ni. Kita pun nak ambil iktibar, ya, kita nak wujudkan toleransi ni, kita nak jadi satu sokongan keluarga yang sangat kuat kepada siapa pun pengantin yang ada, adik kita ke, anak kita, petah lagi kawan kita. Kita datang hiburkan, bawa hadiah, bagi ungkapan yang baik-baik, sebab ini akan bantu nanti pasangan ni untuk mereka lagi menghargai ikatan tadi tu, mitsaqan ghaliza, dan lagi mudah nak ada toleransi. Ingat lagi makna toleransi. Toleransi ni nanti dia dah kahwin kan, dia jumpa benda-benda yang dia macam tak boleh terima, tapi dia tak nak pilih untuk keras. Dia tak nak pilih sepak terajang tu, hardik, pukul. Dia tak nak pilih yang tu. Islam bagi ke pukul isteri ya? Islam bagi. Walaupun dalam Quran ada ayat tentang step last tu, pukullah dia. Tapi hadirin-hadirat yang saya muliakan, kita tengok apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW dalam kondisi masyarakat ketika itu yang memang suka pukul isteri. Ya, baginda tak adalah kata tak boleh terus. Tapi saya bacakan bila ramai sangat wanita datang mengadu kepada keluarga Nabi tentang suami mereka yang suka pukul isteri, Nabi kata mereka tu bukan orang-orang baik di kalangan kami. Orang terbaik tak buat macam ni. Dia tak pukul isteri dia. Al-Azim kata, maksudnya
orang yang pukul isteri itu, mereka bukanlah orang yang terbaik. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada isteri, yang tak pukul isteri, yang mengerti isteri pun manusia, ada kelebihan, kelemahan macam dia juga. Kan ada kelebihan, ada kekurangan, dia takkan pukul isteri. Dia maklum kesalahan perilaku isteri itu, memang itu sifat manusia. Dia tahan diri dari memukul, dan itu jauh lebih baik. Sebab ikatannya penuh dengan belas kasih. Subhanallah. Bahkan Nabi SAW pesan, jangan kalian pukul hamba-hamba wanita Allah. Disebutkan Allah kat situ supaya takut sikit. Ya. Lepas tu digambarkan antara kemuliaan akhlak baginda Nabi SAW, baginda tak pernah pukul isteri. Baginda tak pernah pukul hamba wanita. Baginda tak pukul anak kecil, apatah lagi cara keras, cara tak ada toleransi, bukan cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Itu kemuliaannya, subhanallah. Sebab kalau tengok ya, musuh-musuh Islam ni, kalau dia nak buat serangan kepada Islam, biasanya dia banyak tuju senjata dia tu, panah dia tu pada apa? Pada rumah tangga Nabi SAW. Macam-macam lah, Nabi nikah dengan budak lah, dia kata. Nabi nikah dengan ramai orang. Nabi nikah gaduh-gaduh banyak dalam family. Banyaklah serangan. Tapi semua serangan itu sebenarnya tidak adil kepada konteks orang pada zaman tersebut. Ya, konteks sosial pada zaman tersebut. Allahu Akbar. Baik, kita sambung sikit lagi. Toleransi dalam rumah tangga. Kita bincang tadi begitu terpeliharanya mitsaqan ghaliza. Dari segi hukumnya, adabnya, betapa Islam nak memelihara lelaki perempuan biar hidup bahagia satu sama lain. Dan bila kita tengok nas yang kulli, apa maksud nas kulli? Nas yang umum. Lawannya nas tafsili. Tafsili ni terperinci, khusus, spesifik. Nas yang kulli, yang cerita tentang banyaknya hak lelaki, hak perempuan, ya, banyak yang amat. Contoh ya. Jangan remehkan kebaikan walau sekadar berwajah manis kepada saudaramu. Nas tu kan kuli, dia macam umum je. Tapi suami isteri lagilah berhak untuk tunaikan hak ini satu sama lain. Kalau nas yang tafsili itu, yang isteri kena taat suami, nas yang sebegitu kan, itu kebanyakannya dalam konteks wanita Ansar, yang mereka ni, sebahagian mereka dia bersikap dominan terlebih pula. Jadi Nabi terpaksa tegur golongan yang dominan terlebih pula ni. Sebab Nabi SAW selalu buat kita duduk di tempat ideal, pertengahan. Tak boleh hapuskan hak wanita contohnya, ataupun wanita ni terlalu dominan, terlalu macam berkasar, menjawab. Tak boleh juga. Sama juga dengan lelaki pun. Tak boleh keras sangat. Tak boleh juga dayus. Dia kena idealnya pertengahan. Macam suhu badan kita. Kita masuk tadi kan kena check suhu. Dia tak boleh demam. Dia tak boleh sejuk menggigil, beku. Dia kena ideal pertengahan. Ya, dengan tahap yang sepatutnya. Begitu. Jadi Nabi ni dia berimbang lah. Kalau yang terlajak tu dia tarik, kalau terkurang tu dia suruh tambah. Begitu. Jadi kita nampak, Masya Allah, naus yang kulli ni banyak sangat kena tunai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tak sempurna iman kalau kita tak sayang saudara kita macam kita sayang diri kita sendiri. Ini kan umum kan untuk semua kan. Untuk suami isteri nak toleransi lagi penting kena apply. Ya, benda-benda yang seperti ini. Okey. Dan kita tengok lagi dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang keseimbangan hak lelaki dan perempuan yang terjaga supaya mereka ni hidup bertoleransi walaupun mereka saling berbeza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Para wanita itu ada hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf. Apa maksudnya ni? Seimbang ni maknanya kalau ada kewajipan yang dia kena buat, jangan risau, ada hak yang bakal dia dapat. Laki pun sama. Kalau ada benda berat yang dia kena buat tu kewajipan, jangan risau. Ada benda best, ada hak yang dia dapat nikmati. Itu maksud dia. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Bagi lelaki ke atasnya darajah. Ya, satu kelebihan, satu darjat. Wallahu azizun hakim. Allah tu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini pun ayat yang sering menjadi sasaran lah bagi musuh-musuh Islam. Yang dia nak cakap Allah ni diskriminasikan. Ataupun Allah ni lagi pentingkan laki berbanding perempuan. Sikapnya double standard. Tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Jadi malam ni kita nak bagi clear settle. Sebenarnya ayat ni ya Allah ya Rabbi, ayat yang mengajar toleransi. Bukan ayat yang merendahkan salah seorang daripada kita. Ya. Jom kita tengok apa yang dijelaskan oleh para ulama. Baik. Wanita ni bila dia wajib kena taat suami, dia berhak untuk dilayan dengan baik, digauli dengan makruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dia digauli dengan makruf, makna kata dia diberikan kata-kata yang tak menyakitkan dia. Dia tak disuruh dengan benda yang mudaratkan dia. Dia tak dipaksa-paksa dengan benda yang di luar kemampuan dia. Dan dia ditemani, dijaga dengan baik. Itu hak yang patut dia dapat. Seterusnya, bagi lelaki, kita tengok beratnya beban ekonomi yang Allah pikulkan bagi lelaki. Ya, lelaki ni dia kena bagi mahar, dia kena cari duit, beri nafkah. Lepas tu satu lagi, dia yang wajib bagi, kalau baby kan menyusu mak kan, menyusu anak ni dia hak ibu, dia bukan kewajipan ibu. Sebab bagi makan ke anak tu patutnya suami. Jadi kalau isteri nak suami itu upah dia menyusu, dia berhak. Nak ceritanya banyaknya beban ekonomi yang Allah telah taklifkan kepada golongan lelaki ni. Isteri berhak kalau dia nak minta upah menyusu. Bahkan kalau mereka bercerai pun, ya, isteri nak upah menyusu baby dia, dia boleh minta. Boleh cari fatwa mufti wilayah pun ada cerita tentang upah menyusu ni. Nak ceritanya banyak beban ekonomi supaya isteri tadi tu bila dia tak dibebankan dengan ekonomi, dia dapatlah tunaikan dengan tenang tanggungjawab mengandung, melahirkan, menyusukan. Sebab tugas berat ni, tugas yang sangat besar jasanya kepada kemanusiaan dan telah menghalang dia terbatas daripada banyak kerja-kerja lain dalam masyarakat tu. Tapi imbanglah suami yang wajib tu. Tanggung semua tu, Masya Allah. Suami yang takut Allah, yang nak selamat alam barzah dia, tak nak ada masalah untuk bersyahadah. Bila akhir hayat dia, dia akan sangat takut pada Allah dalam urusan harta ni. Tapi realiti yang kita tengok sedih ya. Berpuluh ribu, beratus ribu lah kes nafkah tak dibayar. Nafkah tertunggak. Ya Allah, takutlah kepada Allah.
Kita pun nak didik anak-anak lelaki kita. Hak orang jangan main-main, tak selamat kita. Kita ni nak kena api kat dapur tu 5 minit pun tak tahan. Nak kena azab kubur, na'udzubillah. Azab neraka, na'udzubillah. Takutlah pada Allah. Dengan hak orang lain, jangan main-main. Kita tunaikan hak. Tapi dengan beban yang banyak tadi tu, maka adillah lelaki ni diberi hak kepimpinan. Kan? Untuk ditaati. Dari segi dia nak buat polisi-polisi tertentu dalam family, suara dia lah yang paling kuat. Adillah kat situ. Sebab dia tadi beban banyak tadi. Dah kita pun dah pilih dia sebagai suami. Kalau dia suka begini-begini, kita cubalah ikut. Sebagaimana dia pun dah pilih kita sebagai isteri, dia kena cubalah sabar dengan kelemahan kita. Karakter kita yang tertentu, yang dia mungkin tak suka. Dia pun Nabi SAW ingatkan, kalau tak suka sebahagian karakter, ingat karakter lain banyak lagi yang kamu suka. Okey, jadi adillah untuk kita ni taat suami, jadi pengikut yang mengangkat kemuliaan kepimpinan kita. Pengikut yang berkesan, yang mudah taat. Itu akan merapatkan lagi toleransi dalam kekeluargaan. Begitu Islam sangat menjaga hak yang seimbang. Dan maksud walirrijali 'alaihinna darajah. Ada orang dia salah faham, dia ingatkan okey, lelaki lebih tinggi darjat berbanding perempuan. Bukan itu maksud dia. Kata Syekh Muhammad Abduh, maksud dia wanita dan lelaki ni sama je hak dia, kecuali dalam satu perkara, yakni kepimpinan. Lelaki tu dia lebih lagi lah. Dia kena bagi tanggungjawab tu lebih lagi. Makna kata gini, kalau wanita tu ada satu tanggungjawab, lelaki 1, 2, 3 tanggungjawab. Seakan gitu. Makna kata dia bukan kemuliaan, dia taklifan yang lebih berat. Taklif ni. Jadi taklif ni patut kita takut lah, bukan bangga. Sebab taklif ni kena buat, bukan kena bangga-bangga. Okey. Kata Syekh Abdul Halim Abu Syuqah, jika ingin menuntut sesuatu, seorang suami kalau nak tuntut sesuatu daripada isteri, kena ingat dulu kewajipan buat ke tak. Kalau buat kewajipan, okey, mintalah hak kamu tu. Dan kata Ibn Abbas lagi, dia suka kalau isteri dia berhias, maka sebelum dia nak tuntut isteri dia berhias, dia berhias dulu. Dia berhias dulu. Sebagaimana dia tengok isteri dia pun memang berusaha untuk berhias bagi dia. Dan dia kata, aku berhias untuk isteri aku ni sebab aku teringat ayat ni tadi ni. Walirrijali 'alaihinna darajah. Tapi berhias dengan karakter masing-masing lah. Lelaki cara hias dia, wanita cara hias dia. Seimbanglah dalam sifat atau jenis tu. Bukan sama sebiji kan. Okey, sikit lagi ya. Tafsir Al-Manar pula sebut, laki dan wanita ni sebenarnya sama-sama manusia. Sama-sama ada indera, ada hati, ada perasaan, ada cara fikiran, ada akal yang boleh fikir. Benda ni maslahah. Benda ni mudarat bagi saya tak suka benda ni. Dia ada hati yang berhak nak rasa. Saya gembira dengan benda ni, saya benci dengan benda ni. Maka kena saling bincang, saling toleransi. Ya, kena hormat. Semua orang ada perasaan. Jadi semua orang tak boleh bertindak sesuka hati, saling merendahkan tak boleh. Ya, semua kena fikir tanggungjawab tadi, kewajipan buat yang terbaik. Lepas tu nasihat menasihati supaya saling dapat tunaikan hak kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Syekh Al-Qardawi dalam bukunya Malamihul Mujtama'il Muslim alladhi nanshuduhu, dia kata selagi seseorang tu jaga hak dan kewajipan dalam keluarga ni, insya-Allah kuranglah risiko retak, risiko konflik, risiko kemusnahan yang sampai bawa kepada yang kita tak nak tu lah, ya, perceraian. Kalau berlaku juga semua dengan izin Allah. Nabi pun pernah bercerai, adalah hikmahnya. Tapi kalau boleh semua orang tak nak yang tu kan, nak sampai syurga. Mudah-mudahan. Jadi itu sajalah, sekian daripada saya. Ampun maaf dipinta.
Saya mohon Allah sudi maafkan saya, yang bercakap ni manusia biasa, tak sempurna, mesti ada salah silap. Dan buat yang mendengar, saya mohon ampun dan maaf jika, bukan jikalah, pasti ada mungkin tersilap bicara, tak selesa ke. Saya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.